我们同声歌唱，主的爱彼此分享，让我们携手同心同事，认证明主的爱使我们合一。Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. 亲爱弟兄姐妹们平安。 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa. 我们来听神的话语之前，我们先进入祷告。 Bapa kami yang di surga, kami bersyukur sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. 天父，我们一下子时间要聆听你的话语， Kiranya Tuhan yang boleh mengurapi setiap kami dengan kuasa firman-Mu. 求你恩膏，使我们能够明白你的真理。 Berbicara ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. 求你向我们说话，因为我们预备了我们的心来聆听你。 Kami tidak hanya mendengarkan, tetapi juga merenungkan, bahkan melakukannya dalam kehidupan kami. 我们不但聆听，也是思考，也要实践在我们的生活上。 Roh Kudus yang bekerja dalam hati setiap kedua hamba-Mu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengarkan. 因圣灵在我们心中里工作， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon pertolongan-Mu. 如此的祷告是奉主耶稣得胜的名，哈利路亚， Amin. 阿门。 Bapak Saudara, hari ini kita akan merenungkan satu tema yaitu saling melayani di dalam kasih. 今天我们要思考的就是在爱中彼此服侍。 Supaya tidak terlalu luas, maka kita mengambil konteks di dalam jemaat di gereja. 所以不要再讲得太远，我们现在讲到我们教会里面成员的交通。 Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yohanes pasal 13 ayat 1 dan juga 14 sampai 15. 我们今天要读的经文是在约翰福音第13章第1节，还有第14到15节。 Dunia sedang tidak baik-baik saja. 世界的情况不是一直在很好的情况之下。 Kalimat ini diucapkan oleh Bapak Jokowi, Presiden kita pada bulan Januari 2022. 这句话是总统周钩一在1月份的时候演讲说的。 Presiden Jokowi menegaskan bahwa dunia saat ini sedang mengalami masa-masa sulit. 周钩一总统强调，世界正在面对艰难的时期。 Semua negara termasuk Indonesia diperhadapkan pada permasalahan yang menghantui masa depan. 包括印尼国家还有所有的国家要面临着未来的困扰， Salah satunya terjadi inflasi. 其中之一是通货的膨胀。 Semua negara takut inflasi karena harga barang-barang naik. 所有的国家都害怕这通货的膨胀，因为是那个使商品的价格会上涨。 Contohnya kenaikan harga minyak, harga BBM, dan sebagainya. 好像一个例子是燃油的它的价格上涨。 Update berita terkini dilansir dari Kompas pada tanggal 3 Oktober 2022, Presiden Jokowi mengatakan pandemi memang sudah mulai mereda. 在公巴的新闻报道里面告诉我们，可能这个疫情就要快结束了。 Mungkin kita juga akan menyatakan sebentar lagi pandemi akan berakhir. 也是很快就宣布出来，我们的面对的疫情已经结束了。 Tetapi yang kita lihat pemulihan pasca pandemi ini, kegiatan ekonomi semakin menurun. 但是我们看到这个全球的疫情后的经济复苏，不是在恢复正常，反而越来越差。 Ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja. 所以世界的经济是在下退， Dan mungkin kita pasti mengalaminya. 我们每一个人是在经历。 Tidak hanya itu saja, Badan Organisasi Dana Internasional atau IMF, International Monetary Fund, memprediksi bahwa akan terjadi resesi ekonomi di tahun depan. 不单如此，这个 IMF 的基金，它预测到在明年2023年，我们的会出现到经济的衰退。 Jadi ada kelesuan kegiatan ekonomi dan juga terjadinya menurunnya aktivitas ekonomi. 就是在经济的低迷和经济的活动在下降了。 Di tengah situasi seperti ini, setiap kita mengalami kesulitan. 在这种情况之下，我们每个人都会过得比较辛苦， Pendapatan mulai berkurang. 我们的收入会减少了。 Kalau dulu masih bisa untung, sekarang pun yang penting cukup, yang penting bisa bertahan hidup. 以前可以赚钱，现在只能生存下去。
Kondisi ekonomi kesulitan seperti ini juga berdampak pada kehidupan gereja. 这样经济的情况会影响到我们教会的生活。 Kalau kita melihat di gereja kita, di GKPJ, ada anggota jemaat yang terbagi di dalam beberapa kelompok. 如果我们在看我们的教会这成员里面的会友里面，我们可以分成3组。 Yang pertama, jemaat yang sangat susah. 第一个是非常困难的会友， Sangat susah sampai mikir besok itu mau makan apa, sedangkan aku hanya punya uang segini. 因为他们的收入没有固定，所以他们也在数这个钱，明天还能够买什么吃的。 Jemaat yang bergumul karena mendapat upah harian. 因为他们在每天的收入的工钱。 Ada juga jemaat yang masih bisa bertahan setiap bulan karena berpenghasilan tetap. 有的会友是他们是有固定的收入，他们还可以有每个月的生存。 Meskipun harus irit, tapi masih bisa nabung sedikit-sedikit. 虽然要节省一点，但是还可以存一点钱。 Ada juga jemaat yang tidak mengalami kesulitan karena memiliki aset yang banyak. 那第三个是有繁荣的会友们，他们是拥有相当多的资产， Apakah itu investasi ataupun deposito untuk jangka panjang? 可能他们在投资上或者在长期存款。 Saudara, pada akhirnya kesulitan ekonomi ini membuat kita hanya mementingkan diri sendiri. 我们看到这样的情况之下，大多数都是现在顾自己了。 Tanpa kita sadari kita juga menjadi stres dan kehidupan kerohanian kita juga menjadi terganggu. 所以我们也是有个精神的压力，我们这灵性也是会被拦阻了。 Kita juga jadi enggan untuk saat teduh karena seperti tidak dapat mengubah keadaan. 我们就彼此没有用这个时间好好在上帝面前有一个思考的时间，跟上。 Kemudian kita bertanya, sampai kapan Tuhan aku harus menghadapi masa-masa sulit seperti ini? 然后我们就问上帝啊，我们要过这个艰难的时期，要过到什么时候呢？ Saudara, kalau kita melihat situasi sulit seperti ini dan kehidupan gereja pun berdampak, bukankah ini adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk saling melayani sesama dan mengasihi sesama? 其实，在这样的情况之下，上帝是在给我们机会，咱们的会们能够彼此来帮助。 Bagi kita yang memiliki berkat yang lebih, kita bisa membagikannya kepada yang berkekurangan. 如果我们有富有的，我们可以帮助那些需要的。 Bagi kita juga yang pas-pasan atau cukup, kita juga masih bisa untuk berbagi kepada yang berkekurangan. 我们有足够的，我们可以帮那些缺少的。 Kita saling memperhatikan saudara kita yang berkekurangan dan mengalami kesulitan. 我们要关注我们那些需要在困难里面的弟兄姐妹们。 Kita juga bisa saling mendoakan, saling support dan hadir bagi sesama kita. 我们也透过我们在祷告里面提他们的名字，来支持他们的生活。 Sangat memprihatinkan sekali karena ada banyak orang Kristen yang merupakan anggota jemaat, tidak peduli satu sama lain. 这是非常令我们担忧，因为大多是基督徒是教会里面的会友， Mereka hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. 所以如果只顾自己的利益而已， Oh, ternyata di gereja kita sulit menemukan kasih. 实际上在教会要找到真的爱更难。 Ketika semua lagi sulit, tidak ada kasih di antara jemaat. 因为在情况的艰难之下，要找的真的爱是比较难的。 Padahal kita adalah sesama orang percaya. 其实我们都是信主的人， Tetapi orang percaya pun juga penuh dengan dosa, bukan? 但是信徒也是个充满软弱的罪人， Kita sulit menunjukkan kasih dan melayani mereka. 所以我们要很难在表现在爱里面的帮助我们的弟兄姐妹们。 Di manakah kasih itu? 那个爱在哪里呢？ Bukankah kasih itu seharusnya ada di dalam gereja di antara jemaat? 其实爱应该是在教会里面。 Saudara, sesungguhnya Tuhan menginginkan kasih di gerejanya, termasuk gereja kita GKPJ. 实际上，上帝的旨意就是在教会里面有爱，包括我们的教会。 Tuhan menginginkan kasih di antara jemaat. 上帝希望在我们彼此有彼此的相爱。 Tuhan ingin kita melayani di dalam kasih meskipun kita lagi sulit. 虽然我们在缺少在困难之中，我们还可以彼此帮助。 Pertanyaannya, mengapa kita perlu melayani di dalam kasih? 问题是我们为什么要在爱中里面来服侍呢？ Dan bagaimana caranya? 和如何能做到？ Yang pertama, 第一， dari kisah pembasuhan kaki
para murid. Kita mau belajar bahwa kita mau melayani karena kita sudah mengalami kasih Allah terlebih dahulu. 透过我们学习主的榜样，洗门徒的脚，我们可以想要来服侍，因为我们也体验到了上帝的爱。 Dikatakan Yohanes 13 ayat 1, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. 以前耶稣知道自己离世归父的时候到了，他既然爱世间属自己的人，就爱他们到底。 Perhatikan kata-kata yang saya tebali, ia senantiasa mengasihi 我 murid-muridnya. 们要关注到这句话，就是就爱他们到底。 Bapak Saudara, saat itu hari raya Paskah orang Yahudi hampir tiba. 那个时候逾越节已经近了， Yesus tahu bahwa telah tiba saatnya untuk meninggalkan dunia ini dan pergi kepada Bapa di surga. 他知道自己离世归父的时间快到了。 Yesus tahu bahwa ia datang dari Allah dan ia akan kembali kepada Allah. 耶稣知道他从父而来，要归到父那里去。 Yohanes menulis kitab ini dengan menekankan konteks Paskah karena Yesus adalah anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. 因为约翰写这本书，是因为强调主耶稣要被钉死在十字架上，把自己献给上帝，为世人赎罪。 Ia tahu saat kehinaannya akan dekat karena ia akan disalibkan. 同时，他知道他的时期已经临近了。 Tetapi di saat yang sama ia juga tahu kemuliaannya sudah akan dekat karena ia akan kembali kepada Bapa di surga. 但是他知道他要被荣耀的时刻也是临近了。 Saudara, meskipun Yesus tahu bahwa ia akan mengalami saat-saat yang hina, Yesus selalu mengasihi orang-orang yang menjadi miliknya, bahkan mengasihi mereka sampai kesudahannya. 虽然耶稣知道他要面对这个凌辱的时刻，但是耶稣仍然爱他们到底。 Ia menunjukkan kasihnya dengan cara apa? Membasuh kaki para murid. 就是透过洗门徒的脚来表达他对门徒的爱。 Pada waktu itu Yesus sedang makan bersama dengan para murid. 那时候耶稣和门徒一起在吃饭， Saudara, saya bawa kain begitu ya. 传道也是拿一个毛巾， Saya juga bawa baskom, isinya air. 有一个盆子也装着水。 Saya akan mempraktekkan bagaimana Yesus membasuh kaki para murid untuk Yang- membentuk gambaran. 这样我们可以看到比较这个真相，如何洗门徒的脚。 Jadi pada saat itu Yesus berdiri, pada saat sedang makan Yesus berdiri, lalu menanggalkan jubah luarnya. 所以那时候耶稣就离席站起来，他脱了他的衣服， Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. 拿一条手巾束在他的腰， Kemudian ia mengambil air dan menuangkannya ke dalam sebuah basi atau baskom. 让他把水倒在这个盆里。 Kemudian ia berjalan menghampiri muridnya satu persatu. 就挨近他门徒的脚前， Dan kemudian ia bersujud. 他就跪在门徒的脚前， Dan kemudian Yesus mulai membasuh kaki murid-muridnya. 用水盆的水来洗门徒的脚， Satu persatu, termasuk orang yang akan mengkhianatinya. 一个门徒的脚他都洗，连要出卖他的门徒，他也洗他的脚。 Kemudian ketika kakinya sudah selesai dibasuh, Yesus menggunakan kain yang terikat pada pinggangnya untuk mengeringkan kaki murid-muridnya. 他必用自己所束的毛巾把他门徒的脚擦干。 Kemudian Yesus berdiri dan meninggalkan dan kembali ke tempatnya. 然后主耶稣再回到他的座位上。 Kemudian sampailah Yesus kepada Simon Petrus. 那挨到西门彼得的跟前脚前， Petrus berkata, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" 所以彼得说：“你要洗我的脚吗？” Kemudian Yesus berkata, "Apa yang aku perbuat, Engkau tidak akan mengerti sekarang. 耶稣回答说：“我现在所做的，你如今不知道，但是后来你必明白。 Tetapi Engkau akan mengertinya kelak." 后来你必明白。”
Petrus berkata, "Jangan Tuhan, jangan sekali-sekali Tuhan membasuh kakiku." 彼得说：“你永不可洗我的脚。” Yesus berkata, "Jikalau aku tidak membasuh kakimu, engkau tidak akan mendapat bagian di dalam aku." 耶稣说：“我若不洗你，你就与我无份了。” Kemudian Petrus berkata, "Tuhan, kalau begitu jangan kakiku, tetapi juga tangan dan juga kepalaku Tuhan." 那彼得又再回答说：“主啊，不但我的脚，连我的头也要洗。” Kemudian Yesus berkata, "Barang siapa telah mandi, sesungguhnya tubuhnya telah bersih." 耶稣回答说：“凡洗过脚的人，只要把脚一挤，全身都是干净了。 Kalian sudah bersih, tetapi tidak semuanya. 你们是干净的人呢，不都是干净的。” Yesus tahu siapa yang akan mengkhianati dia, karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." 因为耶稣也知道要出卖他的是谁，所以他说：“你不都是干净的。” Yesus berkata, "Mengertikah kalian apa yang aku perbuat? 所以耶稣说：“问他们，你明白吗？我所做的。” Kalian memanggil aku guru dan Tuhan, dan memang perkataan kamu itu tepat. 耶稣说：“你称呼我主，称呼我师傅是对的。” Sebagai seorang guru, Yesus mau melayani para murid dengan kasih. 但是称为师傅，他愿意用爱来服侍他的门徒。 Yesus mau membasuh kaki para muridnya, padahal ia adalah guru dan Tuhan. 他是师傅，他是万有之主，他愿意洗门徒的脚。 Kedudukannya yang tinggi tidak membuatnya tinggi hati, tetapi rendah hati. 他高的地位不使他骄傲，反而使他更谦卑。 Perlu kita ketahui bahwa membasuh kaki pada saat itu merupakan tugas dari seorang istri kepada suaminya. 我们要知道啊，洗脚是妻子为丈夫做的， Tugas orang anak kepada orang tuanya. 孩子为父母做的， Tugas murid kepada gurunya. 学生为他的师傅做的。 Tapi ini justru kebalik. 但这是相反， Yesus adalah guru, dia mau membasuh kaki murid-murid. 耶稣是师傅，他为了门徒来洗脚。 Bapak saudara, inilah dasar di dalam pelayanan, yaitu kasih. 所以在这里啊，他能够服侍门徒，是因为他的爱。 Kasih memang selalu seperti ini. 爱本来就是这样的。 Misalnya ketika seseorang sakit, orang yang mengasihinya pasti akan melayani dia sampai sembuh. 比如说，一个人他生病的时候，爱他的人一定会用心的照顾他，直到他恢复健康。 Namun terkadang masih banyak kita temukan orang-orang yang masih gengsi untuk melakukan hal-hal yang kecil yang terlihatnya sepele. 但是有一人，他为他的名义，他们觉得这个不值得他们去做。 Yesus tidak demikian. 耶稣不是这样， Ia mau mengasihi dan melayani para murid. 他要爱他的门徒，透过服侍他们。 Di dalam perjanjian lama membasuh kaki, para imam ketika sebelum memasuki kemah suci, ia harus bersih. 在旧约呢，还没有进入这个圣幕之前，他们要洗自己的身体。 Para imam perlu membasuh dirinya sebelum memasuki kemah suci, karena Allah begitu kudus. 因为他们要洗身，因为上帝是圣洁的。 Tadi kita sudah menyanyikannya di awal liturgis ya, suci, suci, suci. 在刚才我们唱了的圣哉圣哉圣哉这个词， Jadi kita perlu membasuh diri kita 所以我们必须洗身，还没来到上帝之前。 pada saat di dalam perjanjian lama. 这是在这个旧约他们是要所做的事。 Di sisi lain membasuh kaki juga adalah tugas seorang budak. 在另一面，这工作是奴隶应该做的工作 Bukan budak Yahudi tetapi non-Yahudi. 啊。但是我们注意到，不是犹太的奴隶，是非犹太奴隶。 Budak dipandang rendah di dunia kuno. 因为奴隶是在古代是被鄙视的， Dan Petrus tidak tahan kalau gurunya melakukan tindakan pembasuhan kaki ini. 所以我们很了解，如果彼得无法忍受他的师傅为他来洗脚， Karena merupakan tugas, maka wajib untuk dikerjakan. 因为这是他的任务，所以他必须做到。 Bapak saudara, jalanan di Palestina tidaklah mulus dan bersih. 我们在巴勒斯坦的道路上，它不是很干净的路。 Zaman dulu belum ada ojek online ya, belum ada ojol. 以前是还没有摩托车， Jadi mereka kemana-mana harus jalan kaki. 到处他们是用步行。 Pada saat musim panas, pasti kaki para pejalan kaki kena debu yang banyak. 在夏天的，我们知道他们的脚会很多的灰尘。 Dan pada saat musim hujan, kaki mereka kena lumpur. 在雨季的时候，他们的脚会沾上这个泥土。 Pada zaman Yesus, mereka memakai sandal yang merupakan sol yang diikatkan kaki dengan beberapa tali. 我们知道，在古代的行人，他们穿着这个凉鞋，用几根的
绳子来绑着他们的脚。 Memang sebelum pergi orang-orang pasti akan mandi. 当然，他们还没有出门之前，他们要洗澡， Tapi di perjalanan kaki mereka kotor lagi. 但是他们的脚会仍然因为这个穿的凉鞋会肮脏。 Karena itu selalu ada tempayan besar di pintu rumah dan seorang budak akan membasuh kaki para tamu. 所以在门口一定有一个罐子，还有一位奴隶在前面来迎接进来的客人，那洗他们的脏脚。 Dengan menggunakan basi atau baskom dan kain lenan atau handuk. 所以用那个盆子装水，来用毛巾来擦这个客人的脚。 Kalau sekarang kita pasti cuci kaki sendiri, bukan? 如果现在是我们自己洗自己的脚， Kecuali kalau kita pergi pijat atau refleksi begitu ya, itu beda lagi. 除非我们去按摩的时候，他们服务员会帮助我们用这个温水洗我们的脚。 Saudara, Yesus menempatkan dirinya sebagai seorang budak, padahal ia adalah Tuhan dan Guru. 所以耶稣把自己当作奴隶，其实他是主， Ia 他是万有之主。 menyamakan dirinya sebagai doulos, padahal ia adalah Kristos. 他当自己是奴隶，其实他是万有之主。 Ia mau membasuh setiap kaki para murid, bahkan orang yang akan mengkhianatinya, yaitu Yudas Iskariot. 他洗门徒的脚，连他要背叛他的人、出卖他的人的脚，他也要洗。 Namun semakin banyak orang yang menyakiti hatinya, semakin besar kasih Yesus kepada dia. 虽然伤害耶稣的人越多，但是耶稣仍然爱他们到底。 Pada akhirnya kita dapat melihat bahwa Yesus melayani para murid dengan kasih. 最后我们可以看到呢，主耶稣是用他的爱的心来服侍他的门徒， Dan mereka sudah mengalami kasihnya lebih dulu. 他们已经体验到了上帝怎么爱他们。 Kasihnya yang murni, kasihnya yang tulus dan tanpa syarat. 他纯洁的爱是无条件的爱， Kasih yang seperti ini yang perlu kita praktekkan di dalam pelayanan terhadap sesama kita. 是需要我们来实践这个爱，在我们的会友们的彼此之间来互相。 Kasih Allah menjadi dasar di dalam melayani sesama. 神的爱使我们在彼此服侍的基础， Dan kasih Allah memampukan kita untuk melayani sesama kita meskipun kita lagi sulit. 也上帝的爱使我们有这个力量，能够彼此服侍，帮助我们弟兄的姐妹。 Ketika mempersiapkan khotbah ini, melihat Yesus membasuh kaki para murid. 当我在这个讲道的时候，我看到这个主耶稣在洗门徒的脚的背景， Saya ingat pada saat saya menjalani studi di STT Saat Malang, 我就记得我在马朗神学院的时候，在受教的时候， ada acara Spring, 有一个节目叫做 Spring 的活动， Spiritual Renewal in God atau pembaruan rohani di dalam Tuhan, 就是在主里面属灵的更新的意思， yang diselenggarakan di Saat Ministry Center Jakarta. 就是在雅加达的沙阿这个神学院。 Di antara berbagai sesi ada satu momen saya ingat sekali pada saat itu kami para mahasiswa sedang duduk di ruang ibadah. 那个时候我们就是聚集在一起，在这礼堂里面聚在一起。 Tiba-tiba para dosen masuk ke ruang ibadah itu dan membawa handuk. 后来突然间，那个教师就进到我们礼堂里面，拿着手巾。 Saya bingung, kenapa para dosen membawa handuk? Untuk apa? 我们就莫名其妙，为什么教师进来的时候拿这些毛巾来做什么呢？ Ternyata para dosen-dosen itu menghampiri satu persatu para mahasiswa dan mengalungkan handuk di pundak kami. 原来每个教师到我们的每一个学生里的肩膀，把这个毛巾挂在我们的肩膀上。 Kemudian dosen mulai mendoakan satu persatu dari setiap kami. 然后每位老师都为我们每一个这个学生们来祷告。 Saya senang karena bisa didoakan pada waktu itu. 我也是被老师祷告。 Namun pada saat yang sama saya bertanya, kenapa dosen mau melakukan ini kepada mahasiswa? 所以我问老师，为什么为我们做这些事情呢？ Padahal kedudukannya lebih tinggi. Mereka guru dan kami murid. 其实老师的地位不是更高吗？我们应该来服侍老师的。 Seperti Yesus ya, Yesus adalah guru dan mau membasuh kaki murid. 就像耶稣，他是老师，他是师傅，但是愿意来服侍他的门徒，洗门徒的脚。 Bukankah seharusnya kami yang mengalungkan handuk itu kepada para dosen? 应该我们做学生呢，才把这个毛巾挂在这个我们的老师。 Kemudian saya ketemu jawabannya karena di dalam kurikulum STT Saat mau membentuk kami ya calon hamba Tuhan untuk Christ Center Servant Leader. 因为在这个神学院们要教导我们，就是一个品格，我们要用以主的心来服侍我们的
彼此的服侍。 Pemimpin yang berhati hamba dan berpusat kepada Kristus. 虽然我们做领袖的，他们要以仆人的心来服侍。 Kalau Yesus jadi pusatnya, enggak masalah kalau ia membasuh kaki murid-muridnya. 主耶稣能做到，他能够洗门徒的脚。 Kalau Yesus jadi pusatnya, enggak masalah kalau dosen mau mengalungkan handuk kepada para mahasiswa. 如果耶稣做到，他能够为他的门徒们把这个毛巾挂在他的肩膀上。 Inilah teladan di dalam melayani dengan kasih. 所以我们都是学主的榜样，我们要在主的爱里面来彼此服侍。 Kita mau melayani sesama karena kita sudah mengalami kasih Tuhan itu lebih dulu. 我们要服侍上帝，因为我们已经体验到了上帝的爱在我们的生命里面。 Tanpa kita mengalami kasih Allah, kita tidak bisa melayani sesama. 如果我们没有真正体验到上帝的爱，我们就无法来服侍其他的人。 Yang ada hanyalah kasih yang pura-pura, kasih yang tidak otentik. 只是一个虚假的爱，不是真诚的爱。 Dunia ini penuh dengan orang-orang yang berdiri di atas martabat maupun jabatan. 我们看到这个世界上都是寻找地位高位的人， Ketika mereka memiliki kedudukan yang tinggi, seharusnya mereka berlutut di kaki saudara-saudara mereka. 当他们地位更高的时候，他们应该是跪在他们的弟兄姐妹的脚下。 Dan di setiap kehidupan sehari-hari kita lebih banyak menemukan orang yang menegakkan dadanya, orang-orang yang menonjolkan dirinya dan enggan untuk mengambil tempat yang rendah. 但是我们在我们的生活的每一个领域里面，我们经常会看到喜欢出人头地、不愿意低人一等的人。 Ketika kita tergoda untuk memikirkan jabatan kita, prestise kita, hak-hak kita, mari kita melihat Yesus sebagai gambaran anak Allah yang berbalutkan handuk itu, 当我 yang 们只 mau 有想到 bersujud. 自己的立场，我们自己的声望，我们要看到我们主为我们做到的这一点，就是把他这个毛巾束在他的腰，跪在门徒面前洗他们的脚。 Kita mau melayani karena kita sudah mengalami kasih Yesus itu. 所以我们要来彼此服侍，因为我们体验到了上帝对我们的爱。 Poin terakhir, kita mau melayani dengan membagikan kasih. 第二部分是我们要学习到，我们通过分享基督的爱来彼此服侍。 Yohanes 13 ayat 14 sampai 15 bertuliskan, "Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu." 我是你们的主，你们的夫子，尚且洗你们的脚，你们也当彼此洗脚。 Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. 我给你们做的榜样，叫你们照着我向你们所做的去做。 Wahai saudara, Yesus telah memberikan contoh kepada kita, supaya kita juga bisa melakukan hal yang sama seperti yang ia lakukan. 所以主耶稣赐给了我们他的生命的榜样，让我们可以学习他的榜样。 Yesus telah menunjukkan suatu teladan bagi para murid, yaitu kerendahan hati, dan diharapkan mereka dapat memahami akan hal ini. 耶稣教导他的门徒如何有谦卑的心，使他们能够以谦卑的心和爱心来彼此服侍。 Tetapi Yesus berkata, kamu tidak akan mengertinya sekarang, tetapi kelak. 因为耶稣说：“现在你们不明白，但以后你们必明白。” Para murid akan mengerti seperti apa yang dilakukan Yesus itu setelah penyaliban, kebangkitan, dan kedatangan Roh yang memimpin mereka. 他们会明白，是因为他们如果看到了主耶稣的受难、主耶稣的复活和圣灵降临，带领他们这个走向全部的真理里面。 Baik saudara, pembasuhan kaki menjadi simbol pembersihan dosa di kayu salib atau penyaliban. 洗门徒的脚也是表示在上帝在十字架上为我们洗净罪孽的象征。 Seseorang yang telah bersih dari dosanya. 一个人的罪被赦免， Pembasuhan kaki juga menjadi simbol baptisan. 这个洗涤的也是洗门徒的脚，也是一个洗礼的象征。 Mereka yang telah percaya kepada Yesus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan lahir baru. 他们已经接受主耶稣成为他们的救主，就是叫做重生了。 Orang-orang yang seperti inilah yang akan mendapat bagian di dalamku. 这样的人将在上帝的国里有份。 Saudara, para murid harus berbuat sama seperti yang Yesus lakukan. 所以门徒必须学他师傅的榜样，来照样这样子做下去。 Para murid dipanggil untuk saling membasuh kaki mereka, yang dalam hal ini berarti saling melayani. 所以门徒被召唤是来彰显同样的启示。 Di dalam pelayanan ada ajaran yang perlu disampaikan, yaitu Injil.
他们在彼此服侍的时候，有一些教导，就是主耶稣所教导的，他们叫做福音。 Jadi Yesus melayani para murid dalam penginjilan dan pemuridan. 所以耶稣教导他们怎么的培训门徒，还教导他们福音。 Di dalam penginjilan, Yesus melakukan penginjilan kemana-mana. 所以耶稣自己培训到处的培训门徒， Ia melayani secara go public. 他向社会来服侍， Tapi ingat, ia juga punya inner circle, 他也是在他的内在的团体里面 yaitu para murid. 有他的门徒，他服侍他们。 Saudara, dalam hal pemuridan kita dapat melihat bahwa Yesus melayani mereka dan menjadi inner circle-nya atau lingkaran dalam Yesus. 所以主耶稣服侍他的门徒们是在他的内在的小团体里面。 Di dalam pembasuhan kaki, meskipun Yesus berbicara kepada Petrus, tetapi ia juga berbicara kepada para murid sebagai suatu kelompok. 所以主耶稣在洗彼得脚的时候，他也是对所有的门徒在说这同样的话。 Mereka telah membentuk kelompok dengan Yesus sebagai kepala. 所以他们成立了一个团体，就是主耶稣为首。 Dan ketika mereka berada berbagian di dalam kerajaan Allah, ada koinonia atau persekutuan dengan Tuhan. 所以他们在国度里面才有份彼此来相交，彼此服侍。 Saudara, inilah komunitas yang Yesus inginkan. 这是耶稣所设立的团体， Komunitas yang membagikan Injil dan menyatakan kasih Kristus di dalam melayani satu sama lain. 这个分享福音，透过服侍来彼此 Tanpa 不是。 memandang kedudukan atau jabatan, termasuk ketika mengalami kesulitan. 而在主的爱里面表达彼此服侍，不分高低。 Bapak Ibu Saudara, bukan soal senioritas siapa kita. 现在不是说你比我有经验还是没有， Dan jangan sampai kesombongan itu menghalangi kita untuk melayani Dia. 不要我们的骄傲拦阻了我们对我们主的侍奉， Yesus sudah menjadi contoh bagi kita. 因为主已经成为我们的榜样。 Kalau nggak ada kasih, kita hanya menggurui. 如果我们没有爱，我们只是用教导而已， Kalau nggak ada kasih, kita cuma transfer informasi. 只有一个知识而已。 Kalau nggak ada kasih, kita hanya mau menonjolkan diri kita. 如果没有爱，只是彰显他自己的荣耀而已。 Dan kita tidak mau menjadi seperti hamba atau budak. 所以我们不真正成为奴隶的来服侍他人。 Kalau nggak ada kasih, kita cuma pikirin program menjadi fokus. Padahal seharusnya orang yang menjadi fokusnya. 如果没有爱，我们只是在想做一个好的计划而已。 Kegiatan gereja banyak, pelayanan makin sibuk. 所以我们越来越忙，在服侍中越来越忙。 Dan di atas mimbar ini saya akan tegas mengatakan bahwa semua pelayanan kita akan menjadi sia-sia kalau kita tidak melakukannya di dalam kasih. 所以我可以很坚定的说，如果我们不以爱作为我们服侍的基础，我们所做的服侍是会徒劳的。 Kita harus selalu ingat bahwa Yesus adalah Tuhan yang mengasihi kita dan kasih-Nya ini mari kita nyatakan melalui kehidupan kita. 我们要记住，基督先爱了我们，所以我们用主的爱来彼此相爱。 Seperti murid-murid yang pada saat itu duduk makan bersama Yesus dipanggil untuk melayani, kita juga dipanggil untuk melayani di dalam kasih. 就像门徒咱们一起在吃晚饭的时候，主耶稣就叫他们来服侍他们。 Kasih Kristus kepada komunitas, koinonia antar sesama jemaat di GKPJ. 所以在爱里面，我们在团体里面能够彼此相爱，就是在我们的教会里面也是能够彼此相爱。 Bapak Saudara, para murid mengikuti teladan Yesus. 所以呢，他们的门徒们学习了主的榜样。 Petrus yang kita dengarkan khotbahnya pada minggu lalu telah membuahkan hasil dari pelayanannya. 我们看到彼得他的见证，我们看到他的所作所为。 Ia membentuk komunitas, yaitu gereja dan jemaat. 他建了一个新的团体，就是建立了教会。 Bapak Saudara, jemaat mula-mula dapat hidup di dalam kasih. 所以起初的早期的教会能够在爱里面能够彼此服侍， Mereka bertekun di dalam pengajaran. 他们坚持在教导里面。 Mereka berkumpul di rumah Tuhan setiap hari. 我们在主的殿里面， Di rumah-rumah mereka makan roti, memecahkan dan berdoa bersama. 他们就是一起的剥饼，还有以诚实的心来用饭。 Mereka juga menjual barang-barang milik mereka dan membagikannya kepada sesama yang memerlukan. 他们并了把他们的田产家业分给所需要的人。
Dan segala sesuatu yang ada pada mereka menjadi milik bersama. 所以他们所拥有的多部分是我自己的，他们都分给他们所需要的。 Inilah buah yang dihasilkan jika kita melayani di dalam kasih. 这是他们所服侍的结果，就是他们能够彼此相爱。 Next. Saudara, di masa pandemi ini kita bersyukur GKPJ tetap melayani di dalam kasih. 我们感谢主，在这个过的这个疫情艰难的时候，我们可以在主的爱里面彼此服侍。 Ada pembesukan wilayah, ada pemberian bantuan sosial. 我们有探访的地区，我们也是提供这个社会的救助。 Mungkin kita bertanya, contoh saya juga kekurangan, bagaimana aku bisa menolong orang lain? 我们可以有一个理由说，我自己在缺乏，我们怎么能够去帮助别人？ Kita juga yang di gereja pusat mungkin jarang mendengar pergumulan di pos-pos GKPJ. 我们在主堂的，我们可能不了解，我们在布道所里面都会有他们的需要。 Ada yang kesulitan biaya sekolah, ada yang belum mendapat pekerjaan. 有的他们有问题，已经不能够支付这个他们的学费， Sehingga harus cari kerja di Jambi. 或是他们没有找到工作，他们要到外地去找到工作。 Boy, saudara, ketika kita sedang hidup susah, bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. 在这样的情形之下，不意味着我们什么都不能做。 Ada banyak hal yang dapat kita lakukan sebagai bentuk pelayanan kita terhadap sesama. 其实我们还可以做很多的事情，就是表达我们关心我们弟兄姐妹们， Bukan seberapa besar apa yang kita bisa bagikan, tetapi soal hati kita. 不是多少的问题，是出于一心做出来的事。 Adakah kita memiliki hati seperti hati Kristus dalam mengasihi dan melayani sesama? 是不是我们有基督的心来爱我们的弟兄姐妹们呢？ Kita juga bisa memberikan waktu, tenaga, kehadiran sebagai respon dari kasih Kristus 我们 kepada 可以我们 kita. 的时间、我们的能力来帮助其他人。 Mari kita pancarkan kasih Kristus itu kepada sesama sehingga mereka juga bisa mengalaminya. 让我们来瞻仰基督的爱，使我们的弟兄姐妹能够分享这个爱。 Saudara, seorang anak laki-laki berulang tahun dan minta mamanya beliin kue. 我们看到一位男孩子，他要过生日，他要叫他妈妈买一个蛋糕给他， Tapi mamanya tidak punya uang yang cukup. 但是妈妈没有足够钱。 Akhirnya seorang bapak membelikan kue itu. 最后一个先生在那边看到，就把这个蛋糕买给这个孩子。 Anak ini sangat senang ya. 这位孩子当然很高兴。 Pada saat bapak ini lanjut usia dan di hari ulang tahunnya ia mendapat kue. 但是这位男人当老的时候，他要过生日的时候， Ternyata kue ini diberikan oleh anak yang sama yang pernah ditemuinya. 他得到了这个生日的蛋糕，就是这个男孩子他曾经买给他的蛋糕，这位男孩子买给他。 Saudara, bukankah Tuhan menginginkan komunitas di gereja kita seperti yang ada di dalam video ini? 上帝就是要我们这样的团体有主的爱在里面，彼此相爱。 Sungguh indah kalau komunitas GKPJ bisa saling melayani dan mengasihi. 这样的情况是我们教会里面的很好的情况，就是在有爱里面成了我们的力量。 Kepedulian kepada sesama walaupun sederhana akan menimbulkan riak gelombang yang tak pernah habis. Dan gelombang itu akan kembali kepadamu. 我们能够彼此关怀，有一天我们所做的一定回报在我们的身上。 Saudara, mari kita mengasihi dan melayani sesama kita meskipun itu hal kecil yang bisa kita lakukan. 所以我们只能够做一点的事情，但是我们把这个事情能够做到在我们的弟兄姐妹身上。 Ketika kita belajar memberi, jangan takut untuk kekurangan, karena ada berkat Tuhan yang kita dapatkan. 当我们付出的时候，我们不要怕我们会缺少，因为上帝有一天会报答我们。 Ketika kita diberikan kesempatan untuk saling melayani, pergunakanlah kesempatan itu. 当上帝给我们机会能够彼此服侍，我们要好好用这个机会来彼此帮助别人。 Bukalah mata kita untuk melihat apa yang menjadi kebutuhan sesama. 睁开我们的眼睛，看我们的弟兄姐妹们的需要； Bukalah telinga kita untuk mendengarkan jeritan hati mereka. 睁开我们的耳朵，听他们的需求； Ulurkanlah tangan kita untuk membasuh kaki mereka. 伸出我们的手来洗他们的脚。 Inilah komunitas jemaat di gereja yang Tuhan inginkan. 这才是真正培训门徒的例子。 Ada banyak sesama yang sedang mengalami kesulitan di gereja kita, bahkan sampai depresi. 所以我们的同胞有时他们在过得很艰难的时候，甚至他们在沮丧的， Kita bisa mendoakan, sebut mereka nama mereka dalam doa. 我们最少能够为他们提他们的名在祷告里面。 Dan aksi kasih itu kita bagikan sehingga dia juga bisa mengalami kasih Yesus.
所以我们能够分享这个爱，使他们能够经历到上帝的爱。 Bapak Saudara, Tuhan Yesus mengasihi dan melayani kita. 主耶稣已经爱我们了，服侍我们。 Untuk itu mari kita mengasihi dan melayani sesama kita. 我们用上帝的爱来彼此服侍， Love and serve each others. 能够以爱来彼此服侍。 Melayani di dalam kasih mulai dari diri kita sendiri, di gereja ini sampai ke ujung bumi. 是用爱服侍，是从自己开始，从这个教会直到地极。 Ada banyak kaki yang masih perlu dibasuh. 很多的脚还需要我们去洗。 Untuk itu layanilah sesama kita dengan kasih Kristus. 所以我们用基督的爱来彼此服侍他人。 Saudara, hari ini kita sudah belajar bahwa di dalam pembasuhan kaki, Yesus menjadi teladan bagi kita untuk melayani di dalam kasih. 我们看到了主耶稣洗门徒的脚，成我们一个学习的榜样，能够彼此服侍。 Yang pertama, kita mau melayani karena kita sudah mengalami kasih 第一， Allah. 我们要服侍，因为我们已经体验到了上帝的爱。 Dan yang kedua, kita mau melayani dengan membagikan kasih itu kepada sesama meskipun kita lagi sulit. 我们要分享基督的爱，透过我们能够服侍彼此他人。 Ketika kita sedang melayani sesama, sesungguhnya kita juga sedang melayani Tuhan. 其实我们在服侍他人的时候，我们是在服侍我们的上帝。 Kiranya kita dapat menjadi komunitas koinonia itu yang gereja yang berkenan di hati Tuhan. 让我们在主的爱里面能够合一， Dan nama Tuhan yang dimuliakan melalui pelayanan di dalam kasih. 主的名被高举，透过我们的服侍和我们的生活， Soli Deo Gloria. 一切荣耀归我们的主。 Mari kita berdoa. 我们进入祷告。 Bapak Saudara, saya teringat dengan sebuah lagu melayani dan mengasihi lebih sungguh. 我记得一首歌，就是彼此服侍，更真心的服侍。 Mari dengan sikap berdoa, kita merefleksikan apakah kita sudah benar-benar mengasihi dan melayani sesama kita di gereja ini. 我们在默祷当中来回想，是不是我们已经真心了爱我们的弟兄姐妹们？ Melayani, mengasihi lebih sungguh. Melayani, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, mengasihi lebih sungguh. 耶稣，我们感谢你的恩典，因为我们今天学习了一个非常在我们的生命当中重要的榜样。就是我们只知道在知识上是没有用的，我们要必须把将我们的心放下来，来到主的面前，跪在主面前，求主赐给我们力量，能够以主的爱来彼此相爱，使我们呢过的生命的时候能够荣耀主的名。求主帮助我们每个人软弱的子女，能够在此能够把自己认罪在主的面前，求主再次恢复我们，把你的爱放在我们的心里面，使我们能够成为主你爱的管道，来荣耀主的国度的子民。感谢主，我们将一切荣耀都归给你。如此的祷告的奉靠我们主耶稣得胜的名，阿门。Amin.